Tapi kalau kita dengar satu hadis sahih yang kita tak pernah amal, dengan bukti ia sahih, dengan bukti ia sahih, dah tak boleh kata tak sahih dah, tapi kita kata tak apalah macam tu, yang tu hadis kita nak buat macam Melayu punya, maka kita ahli Melayu, kita bukan ahli sunnah. Cuba tanya diri kita tuan-tuan, kadang-kadang kita dengar hadis sahih ni, agak-agak kita ada tak rasa bersyukur bila dengar? Kalaulah kita ni bila dengar hadis sahih, kita rasa alhamdulillah, paling tidak saya dengar hadis sahih sebelum saya meninggal dunia, satu lagi hadis sahih saya dengar, tuan-tuan, maka kita ni adalah sikap ahli sunnah. Tapi kalau kita dengar satu hadis sahih yang kita tak pernah amal, dengan bukti ia sahih, dengan bukti ia sahih, dah tak boleh kata tak sahih dah, tapi kita kata tak apalah macam tu, yang tu hadis kita nak buat macam Melayu punya, maka kita ahli Melayu, kita bukan ahli sunnah. Kerana Melayu telah menjadi kiblat kita. Saya bukan suruh kita anti dengan Melayu, tak. Melayu ni bangsa lah. Saya pun pakai baju Melayu kerana saya orang Melayu. Tapi bila bab ibadah, kita mau ambil daripada Nabi, bila kita dengar satu hadis yang sahih daripada Nabi, kita rasa syukur. Alhamdulillah, saya dengar hadis sahih hari ni. Tapi kalau kita dengar hadis sahih, kita marah pula orang yang baca hadis tu. Ni ustaz-ustaz muda ni jangan duk buat lagi. Sekali dia orang baca hadis pelik-pelik. Tak pelik, kita yang pelik dengar hadis tu okey je. Maka problem. Maka kita kena cek balik manhaj talaqi kita. Betul ke tak kita membesarkan nas? Ada orang dia ingat ahli sunnah ni semata-mata cinta batang tubuh Nabi. Bukan semata-mata itu. Kita disuruh untuk cinta Nabi. Bahkan Nabi kata kena cinta dia lebih daripada ayah kita, daripada anak kita. Betul. Tapi cinta kepada Nabi itu mesti dengan ikut. Kalau cinta semata-mata batang tubuh Nabi, Abu Talib lagi beriman pada kita. Tapi Abu Talib tidak beriman. Maka sebab itu kita katakan, besarkan nas. Itu metodologi ahli sunnah. Berhati-hati ketika beramal ibadat. Ini maksud membesarkan nas. Sebelum nak amal satu-satu benda, kena hati-hati. Ada satu hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak, disahihkan oleh Al-Hakim, dipersetujui oleh Al-Zahabi, daripada Nafi'. Hadis ni ada kritikan juga pada sanad dia, tapi tidak mengapa, kerana dia, kita katakan, boleh dijadikan sebagai istiqnas, dalil penyokong, bukan dalil utama lah, kerana dia asar daripada sahabat. Daripada Nafi', katanya, anna rajulan atisa inda Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله على كل حال. Kata Nafi', ada satu orang dia bersin depan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni sahabatlah, anak kepada Umar ibn Al-Khattab. Lepas dia bersin, dia kata alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maha suci Allah dan salam ke atas Rasulullah. Ucapan ni bagus tak bagus tuan-tuan? Ucapan bagus lah. Tapi Ibn Umar dia dengar, dia kata wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Aku juga menyebut alhamdulillah dan salam ke atas Rasulullah. Walakin laisa hakadha 'allamana Rasulullah. Tapi bukan macam tu Nabi ajar kita bila bersin. Nabi ajar kita bila bersin sebut alhamdulillah ala kulli hal. Ataupun alhamdulillah. Maka sebab itu tuan-tuan, Ibn Umar dalam masalah yang kecil ni, dia tetap nak ikut Nabi kerana ni masalah ibadah, masalah zikir. Masalah zikir, ikut macam mana Nabi buat, kerana kita membesarkan nas.
Walaupun kecil, satu benda yang kecil tapi datang daripada orang yang kita cinta, orang yang kita sayang, dia besar. Kan? Tuan-tuan, isteri tuan-tuan. Tapi tuan-tuan mungkin tak kot kan. Orang sekarang ni punya isteri yang muda-muda ni, kadang-kadang bila sampai hari anniversary kan, sampai hari apa, hari ulang tahun perkahwinan, suami tak ucap happy anniversary, merajuk kan, tidur luar. Tak sebut anniversary je pun lupa. Hari tu sibuk sangat, semalam pun sibuk, lupa nak sebut. Lupa nak sebut apa? Selamat hari ulang tahun perkahwinan, lupa nak sebut. Tidur luar. Sebab benda tu satu benda yang besar bagi orang yang kita cinta. Walaupun kecil lah. Orang lain tengok Allah kecil je pun sampai nak tidur luar. Tak. Orang yang kita cinta bila buat satu benda yang kecil, dianggap penting. Nabi kalau kita cinta kat dia, tak padan hanya sekadar kita lambai-lambai buat majlis. Tak padan. Kita mau amal dia punya sunnah. Walaupun kecil, walaupun keluar toilet, baca ghufranak. Kan? Kecil sikit Nabi baca ghufranak. Tapi bila mana dia datang daripada Nabi, kita cuba nak amal, walaupun sikit. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita ada rasa macam tu, kita berpegang dengan manhaj at-talaqqi wal istidlal. Baik.